Raja. إلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. كريم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesempatan yang Allah Ta'ala bagi kat kita, iaitu waktu. Dan dah banyak dah waktu dia bagi. Campur dengan hari ni, bagi saya dia bagi kat kita. Nak suruh kita merasai kehidupan, menikmati sesuatu yang dulunya kita tak pernah nikmat pun, kita tak pernah rasai pun. Maka Allah Ta'ala bagi kat kita peluang untuk kita nikmati kehidupan ni, yang dalam dia macam-macam nikmat Allah Ta'ala letak. Dan tak ada pun nikmat tu yang kita buat, tak ada. Semua hak dia buat bagi. Hanya kerana kasih sayang dia, cinta dan ingatan yang sangat kuat, terlampau kuat. Sehingga menimbulkan, kalau kita kata dalam bahasa manusia ni lah, nak kata dalam bahasa Tuhan tak sama. Kita kata bahasa yang kita boleh faham, iaitu gairahnya Tuhan kat kita. Gairahnya Tuhan kat kita ni. Sehingga kegairahan tu dia tunjuk dalam bentuk dan rupa. Tapi malangnya manusia tak kenal yang tu. Dia ingat benda tu biasa. Dia ingat tubuh badan dia ni normal. Dia ingat rupa dia tu biasa. Sebenarnya tak. Sebenarnya suatu benda yang sangat tinggi nilai dia. Dia habaq sebaik-baik kejadian itu luar dan dalam. Tapi manusia dia suka remeh tengok diri dia. Dia buat tak tahu. Dia anggap benda tu biasa, benda tu tak ada nilai apa. Sedangkan diri dia lah yang paling hebat pada sisi Tuhan. Sebab tanpa diri dia, yang lain bukan ada. Yang lain daripada diri dia tu tak ada, melainkan kerana adanya diri dia. Macam itulah gairah Tuhan dekat dia. Tapi malangnya dia tengok diri dia, dia tengok biasa je. Dia tak nampak macam mana Tuhan tengok dia. Dia tak boleh buat sendiri, dia tak boleh buat diri dia sendiri. Dia tak tahu pun nak buat macam mana. Maka atas cinta kasih seronok Tuhan, maka dia buat diri tu. Dan diri tu terbit daripada ilmu dia mutlak. Tak mai daripada mana-mana pihak pun. Dan diri itulah diri yang terbit dari diri keesaan. Diri yang tak campur siapa-siapa pun. Maka layaknya kalau orang yang tahu, dia faham, dia tengok diri dia, dia cukup kagum.
Bukan pasal dia perasan dah. Bukan pasal dia bijak. Bukan pasal dia hebat. Bukan dia kagum tengok diri dia kerana benda-benda tu. Tak. Dia kagum tengok diri dia kerana dia dilihat Tuhan. Sebut pasal Tuhan ni tuan-tuan, habis minta, tak ada cerita. Kalau sebut pasal Tuhan ni habis minta. Habis kalau minta tu 200 sampai 200. Sebab Tuhan ni dia adalah maha, segala maha. Maka yang tengok kita tu dia, layaknya kita tengok diri kita cukup hebat. Tapi kebanyakan daripada manusia, dia meremehkan diri dia. Dia lebih mengutamakan yang lain. Kalau ditamakan diri dia juga, dia utama dalam negatif side. Dia megah, dia sombong, dia utamakan macam tu. Jadi makin sehari, kalau dia dengan Tuhan ni tak betul-betul duduk, makin kuatlah sesat dia. Makin jauh sesat dia. Dan makin nyatalah kafir dia terhadap Tuhan dia. Kalau manusia tak erti yang ni. Baik. Mari kita tengok apa yang boleh kita baca malam ni. Hari ni Al-Hikam, syarah 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Syekh Ahmad Ibnu Atha'illah dalam terjemahan kitab Al-Hikam. Sebut beliau dalam syarah yang nombor 4. Arih nafsaka minal tadbir fama qama bihi ghairuka anka la taqum bihi li nafsik. Kata dia, bawa berehat dirimu daripada risau-risau. Risau mengatur keperluan duniamu. Pasal apa? Pasal Tuhan itu Al-Ghaniyun, kaya. Terus duk kalang kabut sangat. Terus duk risau sangat. Hak dia buat tentu dia susun, cukup istimewa, cukup baik. Maka dia kata berehat. Terus duk risau nak memikirkan tentang keperluan dunia. Sebab apa yang sudah jamin, iaitu yang diselesaikan olehmu. Tidak usah kau sibuk memikirkannya. Bila Tuhan nak bagi, dia buat main macam-macam cara, berbagai-bagai sudut dan arah. Sebab dia hakim maha bijaksana. Dia juga alim, maha mengetahui. Jadi tak usah duk kalang kabut nak fikir tu, fikir ni. Kita lalui hidup dengan penuh pergantungan, dengan penuh penyerahan. Dan kita bergantung hidup dengan penuh kepercayaan dan dengan penuh keyakinan. Lain pada tu, tak usah duk buat bagi jadi kalang kabut. Sebab suka tak suka, kita sedang dibawa menuju kepada Tuhan. Maka rehat-rehatkan. Kalau nak kalang kabut juga, kalang kabutlah dalam nak memahami. Kalang kabutlah dalam nak mengetahui. Tak usah duk kalang kabut dalam nak atok. Pasal kita bukan boleh atok pun. Kalau kita atok kerana sifat Tuhan tu yang ada dengan kita. Bukan kerana kita boleh mengatok. Jadi yang atok Tuhan juga. Dia sembunyilah aturan dia pada kudrat kita, pada keupayaan kita. Kita tak nampak lah. Kita ingat kita yang duk atok. Walhal, kita hanya menikmati saja. Yang lain semua Allah Ta'ala tolong selesaikan. Pasal apa? Pasal kita tidak berkemampuan. Asal kejadian diri kita sampai sekarang, kita tetap la haula wala, tak ada daya. Kalau berlaku juga, hanya kerana Tuhan tolong. Kita sendiri, out of topic. Tak ada tajuk nak sembang membab tu. Maka Syekh ni cerita, sebagai seorang hamba, wajib dan harus melulu mengenal kewajipan. Kewajipan kita apa? Memelihara apa yang Tuhan perintah untuk kita pelihara. Apa dia? Diri fitrah kita tu. Pelihara benda tu bagi elok. Supaya dia tak cemar. Supaya dia tak rosak. Supaya dia tak kotor. Tu kewajipan kita. Pelihara dia. Sedang jaminan upah ada di tangan majikan. Nak bagi imbuhan, Tuhan punya. Dan kalau kita fikir halus-halus, kita fikir betul-betul,
Dia tak bagi imbuhan pun tak apa, pasal semua dia punya. No. Dia tahu kekuatan nafsu kita. Dia tahu kekuatan keduniaan kita. Tuhan tahu yang tu. Maka dia letaklah solat. Solat ni pemutus kepada ikatan nafsu terhadap benda. Dia bagi putus supaya kita tak terus terikat. Sebab tu solat tak berhenti. Dia bagi putus kita dengan benda ni. Dengan solat kita terputus habis dengan yang lain. Maka sekali kalau kita berhenti solat, mai balik. Maka dia adakan solat yang kedua. Putus balik. Mai yang ketiga, ada balik. Begitulah seterusnya. Dan apabila kita belajar, apabila kita ketahui, maka kita dapat menguasai. Dengan solat tu kita boleh menguasai diri kita. Supaya tak putus. Maka tu yang Tuhan perintah. Yang Tuhan perintah suruh kita jaga tu yang tu lah. Jangan rosakkan fitrah kita tu. Jangan rosakkan dengan kebendaan. Dan ketahuilah, kebendaan ni daya tarik dia sangat kuat. Kita tak boleh nak elak lah. No. Maka tidak perlu risau untuk fikirkan bagi mengatur kerana khawatir kalau apa yang telah jamin itu tidak tiba. Takutlah saat lagi, tak bagi macam mana kalau aku tak buat? Dia takut. Atau terlambat. Lambat sampai ni. Dia ingat diri dia tu dia atok daripada subuh sampai subuh. Dia ada urus. Dia ingat dia yang buat. No. Sebab ragu terhadap jaminan Allah tanda kekurangan iman. Jadi janganlah berkurang iman. Risau-risaulah. Takkan Tuhan yang mengatur urus semua. Dia nak biar, dia tak biar. Yang duk sangka ni kita banyak dengan sangkaan-sangkaan yang meleset daripada kebenaran. Pasal kita banyak sangat duk dengan akal. Baik. Ya, silakan tuan-tuan. Ada apa perbincangan, silakan. Ya, Datuk. Silakan, Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuma Ustaz ialah dalam ini memanglah dari segi pengajaran tu nampak mudah. Tapi bila kita melalui proses itu yang buat kadang-kadang kerana kita melalui hari-hari tu. Keadaan ini melalui hari-hari, keadaan gundah gulana tu. Saya nak tanya, kenapa berlaku begitu? Ialah sebab keadaan susah je lah. Kenapa berlaku begitu? Kenapa jadi susah untuk kita, berat untuk kita teori je boleh habaq, praktikal tak boleh, kenapa? Ialah. Kerana dia benda mahal. Ya. Dia bukan benda murah. Ya. Kalau iman ni murah, semua orang boleh dapat iman ni. Ya. Pasal iman tu mahal. Paling tidak dia perlukan perjuangan. Ya. Dia perlukan pengorbanan. Paling tidak dia perlukan yang tu. Jadi kalau benda tu tak ada nilai, semua orang boleh beriman. Oleh kerana iman itu sangat tinggi nilainya. Hanya yang pulun saja, yang jaga saja, yang mampu bertahan. Yang lain hancur. Pasal saya kata dah, daya tarik sesuatu di luar sana, termasuk diri kita sendiri, sangat kuat. Dia boleh runtuhkan keimanan kita macam tu je. Kecuali bila kita pasak dia dengan satu pasak yang kuat, iaitu kita berilmu dan kita mengenal. Yang ni saja jadi kita punya senjata besar kita dalam urusan harian yang kita tempuh. Sebab harian kita ni berat ni, hari-hari. Dia bukan bermula waktu nak semayang saja. Dia bermula ketika kita sedar daripada tidur. Dah bermula dah perjuangan tu. Dah berjihad tu. Dah nak kena jadi mujahid dah ketika tu lagi. Dan sampai kita nak tidur balik, perjuangan macam tu takkan berhenti. Sehinggalah Tuhan panggil kita balik. Sebab tu kita bersyukur bila kita belajar perkara ni. Walaupun bila kita tahu ni,
layaknya. Dalam keadaan, Ya. Terima orang dalam kasih keadaan, dah banyak-banyak. ya, dalam Sebab- keadaan payah pun Ustaz kita. Ya, ya. Pasal benda, pasal tahu. Kalau tak tahu, senang pun tak boleh buat. Ya, Tapi ya, kalau kita tahu, payah pun kita boleh buat. ya. Tapi saya Itulah. perhatikan akhirnya ada pertolongan tu Ustaz. Cuma Mesti, bertahan yang tak mesti. boleh bertahan Ustaz. Mesti. Tuhan kata, dia maha menyelamat, dia maha memimpin, dia maha menolong. Ya. Jadi yang penting kita balik kat dia. Kita tak berhenti di mana-mana tempat. Tempat berhenti kita, stesen besar kita adalah Tuhan. Itulah bersyukurnya. Alhamdulillah Ustaz. Ya. Terima kasih Ustaz. Baik, Tok. Baik, Tok. Ya, next. Silakan. Ya, Mak Hafiz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ya, Hafiz. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, baik, Hafiz, baik. Ustaz, saya nak tanya, Tuhan kata orang solat tu celaka Ustaz. Adakah orang yang solat yang tidak mengenal kewujudan diri dia tu yang dirujuk kepada orang yang Ya. celaka walaupun solat Ustaz? Ya, betul. Maksudnya dia solat, dia turut dia lah Ustaz. Dia tak melihat diri dia Ustaz. Solat sebagai kekuatan pemutus kepada dunia. Solat ni, dia berkekuatan untuk putuskan seorang hamba tu dengan dunia dia. Dengan benda-benda yang kacau dia. Tapi masih juga benda tu menang. Maka celaka ni orang ni buat. Dia tak cukup kuat. Dia tak cukup kuat untuk nak mutuskan dia dengan kebendaan. Jadi tentulah solat tiru, solat ambil ikut, solat suka-suka, solat tak ada kerja apa nak buat. Macam tu lah. Dan Tuhan beritahu siap-siap lah sebab ramai orang solat. Kena beritahu siap. Sekali esok dia claim kat Tuhan, aku dah solat dah. Tuhan kata betul kan hang solat. Kau hang ikut saja solat tu, bukan hang solat betul. So, Sebab maksudnya- solat tu satu pelaksanaan yang bukan remeh-remeh. Dia satu pelaksanaan yang besar. Dia kena bermula dengan kesucian. Dia kena bermula dengan bersih. Dia kena bermula dengan tak ada apa dalam diri kita kosong. Melainkan Tuhan je yang ada. Dia kena bermula dengan taubat. Dia kena bermula dengan mohon keampunan. Dia bermula dengan kefitrahan kita yang azal. Sebab tu, Tuhan kata, perintahkan ahli keluargamu solat dan sabar dalam melaksanakannya. Tu kena sabar tau, pasal apa? Berat. Kami tak menuntut kamu untuk mencari rezeki. Malah kamilah yang menjaga rezekimu. Dan kemenangan kamu yang terakhir untuk mereka yang mencari ketakwaan. Tuhan dah buat lah semua tu. Kita ni solat ikut keturunan ni bukan baru, lama dah. Kita ikut nenek moyang kita ni lama dah. Dan kita tak pernah pelajari intipati solat, apa dia solat, kita tak pernah tahu. Jadi kita buatlah. Dan yang paling bahaya bagi kita, kita rasa kita dah betul. Kita rasa kita dah buat dan kita berhak mendapat keselamatan. Ni cukup bahaya ni. Kita claim. Sama lah, solat dia rasa dia yang solat tu Ustaz. Dia tak pernah apa, rasa pun. Tak apa, dia rasa dia solat tak apa, tapi dia mesti tahu pertolongan. Kalau dia tak rasa, kalau dia tak rasa dia solat pun susah juga. Tapi dia kena tahu, dia tak boleh buat sendiri. Dia tahu kata pertolongan Tuhan yang ada. Pasal apa Tuhan kena tolong? Pasal dia, asas diri dia adalah jahil. Asas diri dia adalah lemah. Keaslian diri dia adalah fakir. Keaslian diri dia adalah hina. Jadi yang nak tolong dia siapa? Mesti yang kuat. Mesti yang mulia. Mesti yang kaya. Dan mesti yang pandai. Oleh kerana dia tak kenal Tuhan, maka dia ingat dia yang mulia. Dia ingat dia yang pandai. Dia ingat dia yang kaya. Dia ingat dia yang kuat. Maka dia tak boleh berlaku solat bila pengenalan tak ada. Awal-awal dia beriman kepada Allah, dia tak kenal Allah, maka susah solat dia. Maka jadilah solat tu solat ikutan.
Bila ikutan, tak mana pegangan selamat tu, tak mana nak pegang. Sebab dia ikut je. Sebab tu Tuhan letak kat kita satu kemampuan besar. Kita ada akal, kita ada hati, kita ada perasaan, kita ada keimanan, kita ada ketakwaan. Maka dia hanya satu kekuatan dalam diri kita. Kalau tidak, hancur kita, hancur. Kompor hancur. Dalam dada tu pun ada yang hancur. Dia tak menyaksi di awal waktu hidup dia, apa dia tak tahu. Orang macam ni dia buat ibadat untuk apa? Ibadat dia nak buat ni untuk apa sebenarnya? Nak cerita apa tentang dia? Tentang keselamatan dia. Ibadat dia buat tu nak cerita apa tentang keselamatan dia? Nak cerita apa tentang penyaksian dia? Nak cerita apa ibadat tu tentang pengenalan dia kepada Tuhan dia? Nak cerita apa dengan ibadat tu? Pasal dia suruh buat. Itu je dia suruh buat. Jadi dia buat. Dia buat atas apa? Atas apa? Atas suruh buat. Kenapa suruh buat tu? Saja-saja Tuhan suruh sembahyang. Tak saja kot. Dia tak ada persoalan, Ustaz. Ya. Tak ada persoalan dalam ibadah dia. Dia tak ada persoalan. Dia macam Ustaz kata nak turut. Pasal taklid, pasal tiru. Kalau dia berfikir lebih dahulu, dia tak jadilah tiru, dan mesti ada dekat dia banyak tanda tanya, dan dia memerlukan penjelasan supaya dia faham betul, supaya perbuatan dia tak jadi sia-sia. Sebab tu dia kena belajar, dia nak penjelasan tu supaya dia buat kerja ibadat, dia tak buat kerja macam orang lain. Ustaz, dulu Ustaz belajar dengan Ustaz, nak tanya lebih-lebih ni rasa macam takut Ustaz, sebab kita macam dimomokkan dengan sami'na wa ata'na. Tak boleh nak persoalan ni tak boleh keluar, Ustaz. Pasal cangkat. Kalau kita dalam tak apa, kita cangkat macam tu lah. Sekarang dah dalam dah, sekarang dah reti dah. Aku tak boleh angguk saja, melainkan aku mesti faham tu. Aku tak mau angguk saja. Angguk nak abang kata aku tahu, aku faham, kau tidak. Aku nak faham tu, sebab tu aku nak kena tanya. Apa dia nak abang aku tak boleh, tapi aku nak faham tu. Aku tak mau angguk. Aku bukan manusia yang jadikan untuk angguk semua perkara. Baik, Ustaz, terima kasih. Baik. Ya, Abang Ibrahim, silakan. Mikrofon. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Dan sahabat-sahabat. Waalaikumsalam. Boleh tak Ustaz rentarkan sedikit apakah yang dikatakan khusyuk dalam solat? Oh, tak clear saya. Tak clear. Dia tanya khusyuk dalam solat tu apa dia? Ni malam ni saya abang khusyuk dalam solat ni kali ke 4,000 dah, dengar baik-baik. Abang khusyuk saya solat ni berlori dah saya abang, berkali-kali dah. Okey. Khusyuk dalam solat, kita punya faham khusyuk ni apa? Faham umum kita. Kita ada fokus. Kita ada tumpuan. Maknanya tumpuan pada apa? Tumpuan pada Tuhan tu. Kunun lah. Khusyuk yang kita faham kununnya, kita ada fokus. Kita ada tumpuan pada Tuhan. Maka itulah khusyuk. Betul ke macam tu khusyuk? Tak betul. Mai saya abang, benda yang patut kita khusyuk, kalau itulah yang kita kata khusyuk, tumpuan tu kata khusyuk, tumpuan tu mengatakan kita fokus. Kalau benda betulnya nak fokus, nak khusyuk ni, benda apa yang kita buat yang betul-betul kita fokus dan kita khusyuk? Saya cerita. Saya cerita, saya nak dengar. Ni saya tanya ni. No? Lalu dia benda yang kita minat, Ustaz. Apa yang kita minat? Kalau minat Tuhan bukan boleh nampak. Nak makan. Ni hari-hari yang kita minat ni apa dia? Kenal Tuhan, Ustaz. Kita minat nak menyawa. Ada orang fokus? Ada orang khusyuk nak menyawa? Cerita sikit. Tak ada. Tuan-tuan cerita sikit tentang khusyuk, tentang fokus, tentang tuan-tuan bernafas. Adakah bernafas ni benda main-main? Adakah pernafasan kita benda main-main? Respirasi kita ni benda main-main ke benda besar? Benda besar. Pernah tak kita fokus? Tak pernah.
Kita tak pernah fokus pun. Kita tak pernah fokus pun yang benda besar tu. Sangkut baru kita nak fokus. Betul? Betul. Lepas tu kita nak fokus dalam sembahyang. Pakai tak jumpa. Benda besar lagi duduk kita pun kita tak fokus. Tu saya nak bagi tahu tentang fokus. Makna dia fokus ni. Jadi, Bang Ibrahim tanya, apa dia fokus, apa dia khusyuk ni? Mari saya abang. Definisi khusyuk dalam ilmu mengenal ni, definisi khusyuk dalam ilmu mengenal ni ialah mengetahui bahawa kita tidak mampu untuk fokus atau memberi tumpuan dalam solat kita. Kita tidak mampu untuk memberi tumpuan dalam solat kita atau apa-apa saja ibadat kita. Melainkan di sana terdapat pertolongan Tuhan. Maka itu nama dia fokus. Saya ulang sekali lagi. Kita tidak mampu untuk memberi tumpuan untuk menjaga fokus kita ni, yang kata khusyuk ni. Kita tak mampu sebenarnya. Melainkan kita mengetahui dengan jelasnya, dengan terangnya, bahawa mesti dengan pertolongan Allah. Maka tu nama dia khusyuk. Dia tahu Tuhan kena tolong, Tuhan tak tolong aku tak boleh fokus ni. Dan bila berlaku, rupanya Tuhan tolong aku bukan kerana aku boleh fokus. Maka itulah fokus. Kalau begitu, bukan cakap sembahyang dia. Semua benda kena fokus. Lebih-lebih lagi bernafas. Kita tahu dah kalau Tuhan tak tolong nak tarik pun tak boleh. Bila tarik nak buang pun tak boleh. Melainkan dia yang tolong. Tangilah Nabi kata, selalulah memperbanyakkan kata kalimah takdis yang membawa kita sedap tentang pertolongan Tuhan. Selalu sebut la haula wala quwwata illa billahil alil azim. Sebut benda tu. Itu melambangkan fahamnya fokus sebenarnya. Tapi orang sebut saja, orang tak faham. Dua perkataan yang Nabi kata, orang ni rajin berkata dua perkataan ni di dunia, di akhirat dia tak akan apa-apa kena. Dia tak akan apa-apa kena dalam keselamatan. Selamat dia tak apa-apa. Dia tak apa-apa kena dalam kerehatan dia. Dia tak apa-apa kena dalam kedamaian dia. Dan apa saja yang ada di akhirat besok, dia takkan apa-apa daripada benda-benda tu. Dengan dia berkata dua perkataan di masa hidup dia di dunia. Satu, dia banyak berkata kalimah takdis. Satu lagi, dia banyak berkata kalimah tasdid. Satu berkalimah la ilaha illallah. Satu lagi kalimah la haula wala quwwata illa billahil alil azim. Banyak yang kata yang ni dengan faham, maka di akhirat dia takkan apa-apa buat selama-lamanya. Bukan apa-apa dengan miskin tak ada duit dah. Dia tak apa-apa dengan penyaksiat. Dia tak apa-apa dengan kerahmatan. Dia tak apa-apa dengan keselamatan. Dia senang dalam semua sudut yang dia duduk untuk diri dia di akhirat. Hanya dia berkata kalimah takdis dan tasdid. Itulah dia fokus. Ustaz, boleh tak kalau katakan kita nak dapat fokus tu, kita rasa sentiasa kita dengan tu? Ya. Dalam setiap perkara tu kita rasa kita mesti dengan Ya. dia tu. Kalau lagu tu, kita dapat pertolongan tu dengan siapa? Dengan dia. Awal dah saya abang. Bukankah pertolongan Tuhan tu yang dia tolong tu dengan kasih dia, dengan sayang dia, dengan rahmat dia, dengan macam-macam lah. Maka bolehlah ada tumpuan. Kita boleh tumpu sebab dengan dia, sebab dia tolong. Kalau dia tak tolong, kita nak tumpu macam mana? Kita sendiri bukan boleh buat. Kita nak letak dekat kita konsentrasi, bukan ada. Konsentrasi ni hak Tuhan. Dia letak kat kita, baru boleh. Maka kalau kata dengan, boleh. Nak faham betul ya? Baik Ustaz, terima kasih banyak. Baik, sama-sama. Next. Tak, saya nak minum air. Boleh. Bagi
memanaskan malam-malam ni. Macam ni. Manusia ni, dia dari hujung rambut dia sampailah ke hujung kaki. Dia sebenarnya dia tu macam selalu kita duk ulang. Dia tu fakir, dia tu miskin, dia tu yatim. Dan Tuhan pun sebut dalam surah Fatir ayat 15 tu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nas antumul fuqara ila Allah. Wahai manusia, kamu tu fakir, kamu tu berkehendak, kamu tu memerlukan Tuhan. Sambung daripada yang fokus tu tadi. Silakan anda. Kita buat diri kita sendiri ke atas dunia ni? Tak, Akal kita jadi sendiri ke? tak, Bolehkah kita berdiri sendiri? tak boleh. Kalau tak boleh, kita nak jadi lagu mana? Kalau kita tak boleh berdiri sendiri, kita ni nak jadi lagu mana? Nak duduk macam ni? Wajib Tuhan kena tolong. Pasal kita tak ada sendiri, kita tak boleh berdiri sendiri. Wajib dia kena tolong. Dia habanglah kamu tu fakir. Dia habang kata, hang tak ada apa pun. Macam mana hang nak hidup kalau aku tak tolong hang? Macam mana hang nak bercakap kalau aku tak tolong hang? Macam mana hang nak kenal? Macam mana hang nak dengar? Macam mana hang nak lihat? Hang buat sendiri ke semua-semua tu? Persoalannya hang rasa hang buat sendiri ke atau hang nampak aku tolong hang? Kebanyakan manusia merasakan Tuhan tolong dia ke dia rasa dia buat sendiri? Dia buat sendiri, dia tak nampak Kalau dia Tuhan buat sendiri tolong. ayat Quran Tuhan baca ke tak? Kalau Tak Tuhan baca. baca habis Quran, hang khatam Quran, hang faham ke tak? Tak faham. Jadi tu hang tu bengong, hang duduk dalam laut, hang duduk tak ada apa-apa, hang bengong. Hang duduk dalam laut jadi batu karang bagus. Ada ke manfaat ikan boleh buat sarang telur? Hang duduk ni apa? Menyemakkan dunia ni, menambahkan dosa orang. Dah lah hang bodoh seorang, hang bagi orang lain semua pakat bodoh dengan bodoh hang. Tuhan cerita terang tu, hang tu tak ada apa. Aku tolong hang hari-hari. Takkan aku tolong hang masa nak didikan hang saja. Hari ni hari-hari hang duduk berjalan aku tak tolong hang ke? Tapi hang jenis selut, hampir duduk dalam laut lah. Karut sembang orang selut ni. Dah lah hang nampak cerah biji mata hang nampak tentang pertolongan aku hang buta. Pasal apa hang nak buta pula? Bukan aku ada dengan hari-hari ya. Sistem hidup hang aku yang jaga. Tentu hang boleh berdiri sendiri, hang tak nampak kata hang fakir. Hang ni sebenarnya pasal apa? Hang ni sebenarnya muka tak malu. Tak sedap diuntung. Bahasa kasar saya nak kata ni, hang ni paria. Hang bongok, lebih bongok daripada benda hak bongok ni. Kalau ini hang tak faham. Hampir jadi lembu bagus. Korang-korang daging dia orang boleh makan. Hang ada agak faedah. Hang jadi orang. Hang jadi orang kapiak. Apa orang dapat faedah dari hang? Tuhan kata kamu dijadikan bagi rahmat pada alam. Hang kapiak nak bagi rahmat ke alam macam mana? Cerita macam ni. Bodoh sampai tak bagi orang langsung. Nak bodoh seorang-seorang. Pasal apa? Benda lain hang tak bodoh. Hang kerti pakai baju elok. Hang kerti ada benda elok. Semua mai tak ni hang nak tunjuk hang bodoh. Tuhan kata aku buat hang sebaik-baik kerja. Pasal apa bodoh dah kan? Hang merosakkan apa yang aku letak paling mulia. Hang dah rosakkan dia. Hang ni betul-betul tak guna. Kalau aku celup hang masuk neraka pun patut. Kalau aku biar hang duduk dalam neraka selama-lamanya pun patut dengan perangai hang di dunia ni. Hang memang tak layak masuk surga. Pasal hang bahalul tak tahu nak abang. Next. Arigatou sensei. Silakan.
Tuhan nak bak miskin. Ya. Dia nak bak dia mulia kerana dia mengaji. Dia mulia kerana dia Tuhan nak bak dah. Hang tu keaslian hang tu fakir. Keaslian hang bukan kaya, keaslian hang bukan pandai. Keaslian diri hang adalah fakir, lemah, jahil, hina. Itu keaslian hang. Hang tak nampak ke keaslian hang? Aku peringat hang pula, bukankah manusia itu fakir? Aku peringat tu. Hang ni bodoh ke apa? Ya, Hafiz. Perkataan hadap yang dalam doa iftitah kita selalu baca wajah tu wajahiya lillazi tu Ustaz. Apa maksud tu hadap? Maksud dia keseluruhan hidup aku adalah dari hang. Keseluruhan hidup juga aku juga adalah kepada hang. Itu maksud dia. Baik. Terima kasih. Baik. Next. Okey, dah alang-alang tu kita dah sebut pasal solat kan. Rukun qauli, apa tu menyebut takbiratul ihram. Kita masih berfahaman macam ni, Allah Maha Besar. Sedangkan patutnya Allah yang lebih besar. Macam mana tu? Silakan. Tak faham ni Maha Besar. Kalau dia Maha Besar, buat hak besar-besar, dia Maha Besar. Ini bakteria virus dia buat ni, dia Maha apa? Besar apa? Beritahu. Beritahu kan? Pandai sangat. Ni dia buat virus bakteria ni. Benda yang kecil ni dia besar apa pula? Dia besar terhadap benda besar. Fahamlah. Ni besar terhadap benda seni. Besar apa pula? Lekas. Otak, lembek, cayang, bangau, otak. Selut, pangang. Cepat nak dengar. Tanya champion, jawab. Jangan taik. Tanya orang lain semua bodoh dah. Mai tanya jawab, kita paling bodoh. Paling bodoh. Dia sebut Allahu Akbar. Pada alam, memang hebatlah. Alam tu besar. Ni pada benda kecil ni, benda alui ni. Kuman bakteria ni besar tak mana pula. Alui apa? Tak faham ni. Celaka solat tu. Tu pun jangan nak masuk surga dengan solat. Dia tak bagi penampak pun mujur. Masuk surga lah sangat solat tu. Baca pun tak betul. Dia kata dengung, tak dengung. Harkat dengung, tak betul. Dia tak baca, dia buat tentu. Dia baca kan tak dengung lah. Tu pun jangan nak buat, nak masuk surga dengan solat. Orang kata antum, kita antum. Tentu saja bungkus dah. Bungkus dah tentu saja. Nun mati jumpa huruf ta. Dia panggil ikhfa. Hakiki nak kena dengung, tak dengung. Antum. Antum. Tidak makna tak betul. Tu pun jangan nak masuk surga dengan solat. Dia tak bagi penyepak pun mujur. Betul khusyuk. Pergi dah mabuk jauh-jauh. Meluat dengar Macam lah bagus sangat. Yang khusyuk jadi nak memahami ada tiga dia khusyuk ni. Makan nasi, masuk jamban, tidur. Ni dia khusyuk. Jadi nak memahami tu, Allah lah lebih besar. Macam mana tu Anda? Lebih besar kepada benda besar, lebih besar pada benda kecil, lebih besar pada benda nyata, lebih besar pada benda gaib. Besar yang dekat dengan akal, bukan besar pada sisi Tuhan. Besar di sisi Tuhan bukan lagu tu. Nak faham guna. Yang kita faham ni besar pada faham akal itu saja. Faham akal kalau kita besar mana? Lepas tu kerja duk mengarut. Bukan nak jalan, kerja duk mengarut. Dia mengarut, lepas tu munafik, lepas tu menipu, lepas tu bohong dalam sembahyang. Curi. Lepas tu, tak ada curi-curi tu sikit je. Minta, ya Allah terimalah solat aku hampir je jauh sikit boleh tak?
Hang duduk macam lain, hang buat macam lain, hang reti macam lain, hang kata macam lain, hang faham macam lain. Lepas tu hang nak solat, hang nak khusyuk. Yang hang cakap bukan hang faham pun. Kalau cakap tak faham, ni budak-budak OKU bercakap juga, tapi dia tak apa-apa, dia bercakap. Next. Jadi tak betul lah rukun perkataan tu dah tak betul lah yang dah. Allah, rukun kata Abu baru tahu ya kot. Dulu kan tahu apa pun. Bukan cakap tak betul ya, baru tahu je benda tu pun. Dulu hampir. Duduk murung lah. Sebab tu dia suruh bertobat. Ya Allah, aku semayang bukan ikut spek dia. No, tak ikut specification, aku tak ikut Tuhan. Aku tiru je. Aku bertobat atas perbuatan aku ni. Aku tahu bersalahan dengan apa yang tuntut dari aku. Ampunkan dosa aku. Kan lebih baik daripada duk merapu yang hang tak boleh buat. Nak buat apa? Hang tak boleh buat pun benda tu, hang nak merapu juga. Pasal apa? Baik minta ampun kat dia. Aku baca tak betul. Lidah aku ni lidah belacan. Lidah pulut ikan keri ni Tuhan nak cakap bahasa Arab. Bahasa Arab pula Arab hang, bukan Arab bangsa Arab tu. Ni Quran ni perkataan Tuhan, bukan perkataan Arab. Dia perkataan Tuhan. Arab ni perkataan Arab. Tambahlah lidah ajam macam kita ni. Terus duduk merepek lah. Nabi kata dekat orang Arab, yang boleh sebut huruf Sad yang paling betul aku ya. Macam mana nak cerita saya rukun qauli? Buat sudahlah, dah suruh tengok dalam-dalam, sakit tak laku. Buat dengan hati yang mensyukuri kerana dapat buat, itu lebih laku. Duk belek kunun-kunun nak cari kesempurnaan, bungkus yang lagi. Cek yang lagi, bungkus ya, tak jumpa lah. Bungkus dari luaran tu satu hal lah. Ni pemahaman ni, reti tu tak betul langsung. Pasal apa? Hidup meniru je nak betul apa? Hidup bukan dengan kebenaran, hidup penuh dengan tiru. Nak betul binatang apa? Tiru daripada tok nenek dulu sampailah tiru tak habis lagi. Faham tak pun? Ya Hafiz. Ya Hafiz. Minta maaf Ustaz. Saya tak dapat jawapan daripada soalan Bang Lee tadi Ustaz. Daripada Ustaz. Ustaz tak Jawapan apa? Ya Allahu Akbar Ustaz. Kita kata Allahu Akbar ni nak besarkan Tuhan tu pada apa? Hafiz kata Allahu Akbar, Hafiz sebut Allahu Akbar tu nak besar pada apa Tuhan tu? Diri kita. Umum sangat kau bagi detail sikit. Wujudkan diri kita Ustaz. Nak besar hak tu je. Hal lain, besar tu saja yang kata Tuhan Maha Besar. Kewujudan diri kita tu saja yang kata Tuhan Maha Besar tu. Lebih lagi. Tak mana lebih lagi? Cerita sikit. Pasal kata tak faham tu. Cerita sikit. Yang kata lebih lagi tu tak nak. Dia buat perancangan nak bagi ada kita. Ada pagi siapa-siapa main bincangan dia ke? Ada. Sebab apa tak bincangan dia? Sebab dia Esa. Dia Maha Besar. Dia besar dalam semua hal. Bukan satu hal. Semua hal. Dia Maha Besar. Melepasi daripada benda besar yang dia buat. Manusia juga adalah benda besar yang dia buat. Melepasi ciptaan manusia tu besar Tuhan ni. Tetapi, hak kita cakap ni pada nak memahamkan bagi akal sahaja. Besar sebenar Tuhan tu dia saja yang tahu. Yang kata Al-Akbar tu dia saja yang tahu. No. Dia sebenarnya kalau besar bukan Akbar, dia Kabir. Itu yang besar. Kabir. Kenapa tak sebab kalau Allahu kata Kabir? Akbar ni besar untuk
Penyataan bagi akal nak nampak semua benda sebelum, selepas, ketika ini. Besar untuk tu je. Tapi dia tu kabir. Besar pada segala-galanya. Kalau yang ghaib, dia sangat besar pada yang ghaib ni. So selayaknya waktu kita takbiratul ihram tu apa? Kesedaran kita waktu tu Masuk benda lain kat situ. Kalau ikut semayang betul-betul, siapa takbiratul ihram ada benda lain masuk, hukum dia batal. Sebab membesarkan Tuhan, mengharamkan yang lain ada. Tapi masa itulah hak lain mai. Kunci kereta, telefon, tali pinggang, tali sawat, tali apa semua, tali semua main tu. Muka Mak Rok Sintok ni tak nak tengok berapa tahun dah. Teringat dia nampak masa tu kan. Masa takbir tu muka dia nampak. Tapi mulut Allahu Akbar. Habis lah. Itulah yang Dia itu tu pernah. Dia tu Al-Kabir. Besar di atas besar. Dia bukan besar saja, dia besar di atas besar. Lebih besar kan, macam tu kan, akbar. Tapi pasal nak letak dalam rukun semayang supaya diri kita tak mempersoalkan benda-benda lain. Sama ada dari dalam pergi keluar atau dari luar mai dalam, kita tak persoalkan kerana melihat kabir ni, melihat kebesaran ni. Kita takkan persoalkan hati kita terlalu bersih, terlalu suci untuk dimasuki oleh yang lain. Sebab hati kita ni Allah Ta'ala buat sebagai mi'raj, sebagai tempat sampai. Hati kita ni Tuhan jadikan sebagai arash, sebagai tempat bersemayam dia. Kalau dia tu jenis duduk dalam majlis, hati kita ni majlis dia. Jadi tak boleh nampak hak lain. Nampak hak lain, maka semayang kita akan batal. Maka perkataan pertama nak menjadikan hati kita ni besar untuk yang maha besar ini, kita sebut akbar. Okey, nak menyebut pasal takbiratul ihram. Sebenarnya kalau bagi mereka yang mengetahui lah, maknanya ambil tahu sungguh. Waktu tu adalah waktu yang kata dia paling dekat dengan Tuhan dan dia tenggelam dalam lakuan Tuhan tu. Sepatutnya lah. Silakan anda. Kalau bodoh nak cerita apa tu? Nak cerita tenggelam ni ingat bot. Ingat kapal Islam. Kalau bodoh nak tengok guna tu. Kalau kita sebut Allahu Akbar dulu, kemudian awal, akhir, nyata dan ghaib duduk dalam perkataan tu. Kalau disebut Allah, Allahu Akbar, semua masuk dalam tu. Kemudian sebelum, sekarang masuk dalam tu. Sebab kebesaran dia tu menjadikan segala sesuatu yang sebelum, sekarang dan sesudah. Masalahnya hadut semayang ni, rasakah yang tu, tahukah yang tu? Dia tidak mengharamkan lagi yang lain. Pasal apa kita nak berbicara dengan orang yang jahil? Kenapa kita perlu bertojeh dengan orang yang jahil? Buang masa tau, buang masa. Kita bertojeh dengan yang reti ni sudah, takkan dalam ni tak reti. Mengaji sampai reput kita lah, tak reti-reti lah. Kalau ada dalam ni, saya cerita banyak-banyak lah. Tak payah cerita. Habang dia. Allahu Akbar. Merangkumi sejauh-jauh perkara, sedekat-dekat perkara, sekecil-kecil perkara, sebesar-besar perkara. Kalau yang reti ni, sebut Allahu Akbar satu je. Semua dah masuk dalam tu. Lengkap dah perkataan tu, sehingga awal semayang bermula dengan tu, sudah semayang pun tenggelam dalam tu. Tapi ni otak bengkok ni nak sembang apa? Otak jenis bengkok. Dah lah bengkok lembek apa tu. Otak macam cendol. Mai bicara benda teras-teras. Bicara benda hebat-hebat. Otak hang tu cayak. Hang bicara setakat mampu otak hang sudah lah kalau macam tu. Jangan duk bicara benda yang melepasi otak hang tu. Next.
Next. Thank you, boss. Duduk di Malaysia nak cerita pasal Arab Saudi. Nak di Malaysia, kau cerita buat Malaysia sudahlah. Cerita Arab Saudi tu semua tu nak buat apa? Kau pernah tengok, pernah tahu mereka guna apa? Kau main bicara bab Scotland, bicara bab Great Britain. Lah padang tekak pun tak kena habis. Tuhan buat kita buat dengan fokus. Maka ketika Tuhan buat kita dia cukup khusyuk. Pasal apa ketika kita pergi kat dia kita tak khusyuk? Dia buat kita dengan kekhusyukan tau. Dengan fokus tau. Ya. Tahu ranap manusia punya akal ni. Next. So nak solat, solatlah dengan betul-betul. Ya, silakan. Ustaz, soalan merapu sikit Ustaz. Silakan. Apa beza ahli zikir dengan ahli fikir Ustaz? Tak ada beza, sama aja. Sebab kalau ahli zikir terlampau umum bila perkataan zikir itu tak dipaham maksud yang sebenar. Ahli zikir, ahli ingat macam mana? Kalau kata ahli fikir, dia fikir benda apa? Kalau dia kata ingat, yang kata ingat tu ingat macam mana? Yang kata ingat kat Tuhan tu ingat macam mana? Kalau ahli fikir, dia fikir apa? Dia fikir bukan pasal dia fikir dia nak ingat kat Tuhan. Dia duk fikir pasal bagaimana dia diingat Tuhan. Lebih baik dia sebab zikir dia dengan akal. Lebih sempurna daripada zikir dengan cakap. Tak ada akal nak fikir. Tapi dua perkataan tu selalu disebut dalam Quran Ustaz. Ya. Pasal pada orang cerdik, orang bengong takkan faham. Jadi kita tak boleh bengong. Jadi kita sengkut. Kita kena cerdik sebab perkataan tu Tuhannya. Terima kasih Ustaz. Baik. Bukan apa, ada satu. Yalah tengok. Ini masalah besar, masalah yang kata jahil ni. Yang menyampaikan tu jahil, maka jahil tu telah berjangkit-jangkit lah. Dia jadi barah. Bila sebut Allah Maha Besar ni, besar yang tak boleh digambarkan. Jadi benda tu jadi, saya melihat dia satu kerosakan. Pasal apa rosak? Tak apa, betul satu kerosakan. Pasal apa rosak? Pasal dia tak tahu esa apa dia, maka dia letak besar tu sebagai satu saiz. Dia letak besar tu dari bakal dia, saiz. Biar. Dia tak melihat besar tu nak menunjukkan keesaan. Sebab tu rosak. Tu bila tukang habak ni, dia nanti berbaik. Ni tukang habak ni, habak nak buat bingai, mula nak berbaik. Sebab tu dia akan kata, siapa tak mati awal? Kan bagus kalau orang mati awal. Malaikat pun tak penat tulis dosa. Ni malaikat Atid penat yang tulis dosa. Hang dia buat dosa. Hang menyekutukan Allah dengan faham hang. Dengan perkataan Allahu Akbar, hang telah menyekutukan Tuhan ni. Dengan ilmu hang.
dengan faham tentang Tuhan tu saiz. Anda sekutukan dia dengan akal yang menyatakan Tuhan itu saiz. Awak hantar mati awak. Next. Ya, Hafiz. silakan. Ustaz, orang yang jahil ni sebenarnya orang yang tak ambil tahu Ustaz. Bukan orang yang tak tahu Ustaz. Ya. Orang yang jahil ni saya kata, orang yang jahil ni adik-beradik setan. Dan adik-beradik nafsu serakah. Dan adik-beradik dunia. Tu jahil. Dia nak duduk dengan setan tu. Banyak lagi boleh buat adik-beradik tak nak ambil setan tu buat kawan baik dah. Nak duduk dalam kepompong kejahilan. Jahil itu hampir menjadikan manusia kafir. Jahil ni. Hampir-hampir menjadikan manusia kufur. Menentang Tuhan. Beradak-beradak. Sebab dia tak tahu kalau dia Ya. ambil tahu. Betul lah Ustaz? Ya. Kalau dia ambil tahu dia habang Tuhan besar saiz tu. Dia buat Tuhan macam orang. Dia tak tahu ke kata salah tu. Dia tak tahu kata meletakkan itu bersaiz ni. Ada ukuran. Meletakkan besar itu sebagai ukuran pada faham akal dia. Bukan telah menyamakan Tuhan dengan benda ke? Bukan kafir ke nama dia macam tu? Ya, syirik. Dia tak sedar lah. Bukan dia tak sedar. Hang menyamakan Tuhan yang dia kata laisa, tidak menyamai. Pasal apa hang samakan dia dengan sesuatu? Pasal hang duduk dengan jahil. Jahil lah hang bawa diri hang jadi kapiak dengan perkataan saja. Itu yang dia menzalimi diri dia sendiri tu kan? Ya, tentulah zalim. Pasal apa? Pasal aku letak hang dalam cerah, hang nak pergi duduk dalam gelap. Zalim tu gelap. Pasal apa hang heret diri hang duduk dalam gelap? Zulmah, perkataan zalim ni perkataan zulm. Gelap. Pasal apa hang letak diri hang dalam gelap? Sedangkan hang tu nur ala nur. Cahaya atas cahaya. Perkataan zalim pun bukan orang faham betul. Zalim ni apa dia? Buat naya kat orang. Tu zalim orang punya faham. Kemanusiaan. Orang zalim ni, kita duduk pada tempat cerah. Kita telah lari pergi duduk dalam gelap. Dalam nak bagi definisi zalim, dalam perkataan yang akal mampu nak compute, menganalisa, akal mampu nak analisa perkataan zalim, dia letak apa dia? Tidak meletakkan sesuatu perkara pada tempat yang betul. Tu. Dia nak bagi definisi dia. Maka yang tu nama dia zalim. Kita ada Tuhan. Kita tengok ada benda lain yang kita boleh harap. Tu zalim. Kita boleh pergi kepada Tuhan dengan apa yang dianugerahi Tuhan pada diri kita. Kita tak pergi, tapi ke lain. Tu zalim. Sebab tu letak benda tak kena tempat. Dia panggil zalimun. Orang kepiah tak atas kepala, bukan letak di lutut. Itu semua zalim lah tu. Pasal apa hang buat benda yang boleh mencederakan hang? Bukan satu kezaliman kau untuk diri hang. Hang tak boleh cederakan diri hang, tak boleh binasakan diri hang. Pasal apa hang bagi binasa? Sedangkan kejahilan itu membinasakan hang. Pasal apa hang biar diri hang jahil? Dulu doa Rabbana Zalamna tu tapi tak tiru, faham apa. tiru tak main. Orang yang baca tiru dengan orang baca reti beza. Tu meniru. Zalam tanu, tanya apa dia tahu, dia minta apa pun. Biarlah sikit, tapi benda tu elok daripada banyak tak elok nak buat apa. Doa dia satu je, Rabbana, wahai Tuhan, atina fid dunya hasanah. Jadikan aku ni hidup di dunia ni baik. Cukup dah. Merangkumi semua doa yang lain-lain. Wa fil akhirati hasanah, juga bagilah kebaikan. Wa qina azabannar, di akhirat esok dengan kebaikan, dan hindarkan aku daripada azab neraka. Cukup dah tu. Tu minta implementasi penzahiran yang kita buat yang bersamaan dengan kita minta, adakah?
Maka minta tu minta taklid, minta tiru. Tiru ni siapa-siapa boleh buat. Sama juga macam selawat Ustaz. Minta dunia baik tapi hang zalim. Hang minta akhirat baik tapi hang zalim. Tak mana baik nak main hang. Sama juga dengan berselawat Ustaz. Selawat tapi tak duduk pada selawat. Betul tak? Betul tak dulu tuan-tuan pun tak tahu makna selawat ni, hari ni tuan-tuan tahu. Belai tak? Belai tak lagi? Dan jadi belai dah. Kita selawat dengan keadaan kita tahu. Dulu selawat je Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ingat terror dah tu. Lepas tu lagu pula Allahumma salli ala Muhammad. Buah lagu. Dia ingat terror dah tu. Semua haprak semua. Lepas tu main nak abang tu aku selawat. Hampir mabuk jauh-jauh sikit boleh tak? Nak tergelak bila tengok kerja buat orang tak ada ilmu ni. Nak tergelak. Nampak je cantik. Selekeh. Terima kasih Ustaz. Baik. Tuan-tuan nak jadi pandai. Tahan lah. Tak tahan bodoh tu. Tahan sikit lah. Lama-lama pandai lah. Tuan-tuan nak sentak. Tuan-tuan nak merajuk. Tuan-tuan kau bodoh sampai mati. Percaya. Get lost. Both of you. Tuan-tuan pergi mengaji kat ustaz lain yang cerita pasal ilmu agama. Tuan-tuan membangun tak diri? Pergi dengar. Di masjid lembak tu cerita. Hari-hari. Pergi dengar. Bangun tak diri kita yang kata diri Muhammad ni? Bangun tak? Berdiri tak? Kuat tak dia? Nampak tak benar? Daripada cerita hari-hari kot. Lagi lembut. Marilah saudara kita beribadat kepada Allah. Kita berbakti kepada Allah. Kita mencari keredaan Allah. Tak bangun pun. Hampir ya. Menguap kuat atas. Semua ahli agama tu. Tuhan kata al-ulama warisatul anbiya. Orang-orang alim ilmu ni agama ni adalah waris Nabi. Tu waris Nabi ya tu. Tak bawa balik pun kat Tuhan. Bukan nak abang. Saya bagus dah. Nak abang kebenaran yang perlu kita tengok. Nak abang tuan-tuan kena tengok benak dia tu di mana. Macam mana benak dia. Sejauh mana aku terpanggil untuk nak duduk atas kebenaran ni. Itu yang saya duk abang ni. Bukan nak abang saya, aku tahu apa tak tahu dah. Saya nak abang ni sepatutnya kita ni cukup hebat dah. Duduklah atas kehebatan tu betul-betul. Yang duk pergi meleret, duk di luar tu, harap kejubah aja nampak bagus. Hampai. Baik, tak payah. Baik pakai baju kurta dah. Tahu dah kata orang-orang Nepal. Rahinya. Next. Kalau saya tak duk kerak tuan-tuan, tak duk semelih, selinap tuan-tuan, tuan-tuan duk slow tu, ingat, relax. Saya tak boleh. Saya mesti berlasah ya. Dan ada suara-suara yang nak keluar, nak mempertahankan. Kalau dia nak pertahankan apa dia faham. Sampai dia boleh pegang betul. Dan sampai dia boleh tengok, rupanya ni tak apa betul. Ada yang betul lagi. Biar lambai tu. Saya akan tetap berus. Sebab saya pegang berus. Dan saya ada beris. Saya tabuk beris, saya berus. Saya tabuk beris, saya berus. Ambil kau. Sampai keluar warna keaslian tuan-tuan semua. Tak keluar warna tipu luar ni. Tuan-tuan buka mulut, saya balun. Tuan-tuan buka mulut, saya balun. Sampai besok tuan-tuan tak buka mulut dah. Buka juga lepas tu, mesti hak saya kata, ya betul, ini betul. Saya nak buat macam tu. Takatlah ni tuan-tuan buka mulut, tuan-tuan kena. Sampai satu hari nanti, tuan-tuan buka mulut. Dan saya kata, betul tu. Duduk macam tu lah. Memang sangat-sangat betul. Saya macam tu lah. Itu kaedah yang saya duk buat. Jangan kasih can.
Tuan-tuan nak bocap apa, nak kata apa, tuan-tuan punya pasal. Kan? Kalau tuan-tuan kata ustaz kata tak betul, tuan-tuan cerita hak betul. Saya nak dengar dan nak tumpang belajar. Tapi bagi betul. Tuan-tuan habang tak betul, tuan-tuan kena skru. Selama saya diberi amanah suruh bagi tahu, inilah kaedah yang patut saya buat supaya tuan-tuan takkan rebah dalam sia-sia. Tuan-tuan mesti berdiri betul. Takkan rebah punya. Amai puting beliung apa aku tak ubah lah. Aku faham sungguh yang ni. Biarlah sampai perkataan orang tak bagi geli pun bulu rumah kita. Tak bagi geli pun telinga kita. Biar perkataan kita menjadikan mereka gayat. Bergegak hati kalau dengar. Biar sampai macam tu. Ni perkataan geli pun dah. Cakap apa ni? Biar kita bercakap, dia dengar-dengar bergegak lah. Tu dia kau kena betul-betul kaunya yang ni. Ya Allah. Biar sampai tu, biar dia bangun betul diri dia. Bukan main kutik-kutik lah. Dia betul tu. Dia yakin betul, dia percaya betul, dia nampak betul. Tak boleh ubah dah pandangan dia. Biar sampai macam tu. Dan itulah saya nak buat dan saya duk buat. Sampai satu masa, pegang betul ya, dah betul dah tu. Jangan bagi rosak. Jaga elok. Pasal apa macam tu? Pasal saya pun belajar lagu tu. Tok guru pun sapu macam tu juga. Saya kena lipat jam malam. Tuan-tuan kena ni tak terang mana. Saya kena teruk lagi. Tapi saya tahan. Hang balun kukuk mana apa aku main. Kuk hang nak kata apa pun. Aku akan dengar, aku kupas, aku apa tu, perhati, aku semak, aku ulang sampai aku faham tu. Walaupun hang kata, esok tu sama ya. Dia test saya, guru saya test saya. Saya pipi, baru ngaji 2 hari. Hari ketiga dia kata kat saya, hanya dengan mengaji dah kat aku. Saya duk tanya, pasal apa? Pasal apa tak boleh main mengaji pula? Ansur main. Saya tak main 2, 3, 4 hari. Mana boleh duduk kita nak tahu. Saya main pula jumpa. Dia kata pula, pasal apa hang tak main? Loh, saya main baru ni kata jangan main mengaji. Lepas tu saya tak main, tanya pula pasal apa tak main. Dia gelak. Hang ni bodoh rupanya. Tengok. Dia kata jangan main mengaji kat aku akan ajar hang mengajilah kat Tuhan. Yang ajar hang Tuhan. Tengok, kita tak kerti. Aku tak boleh ajar hang, aku sendiri pun dia ajar. Hang nak main mengaji kat aku siapa? Hang main mengaji kat kebesaran Tuhan tu. Baru faham. Lepas tu dia pasal apa kata jangan, pasal apa kata tak main pula? Pasal apa hang tinggal Tuhan hang? Hari-hari dia tunggu hang kot. Tuan-tuan boleh duduk tu. Tuan-tuan tak boleh duduk murung test betul mesti bungkusnya. Sampai test tuan-tuan sebut hak benda kata, oh dia ni macam faham. Tiru pun tak, hafal pun tak, faham sungguh. Hak tu best. Kalau ada seorang hak macam tu dalam ni, cukup dah untuk saya. Untuk saya cukup dah. Dia boleh bagi hak ramai ni tumpang sekaki. Tapi kena ada seorang faham sungguh. Kalau tidak, Ibrahim Din kata, tinggi 5 kaki, 3 suku. 5 kaki tak, 3 suku. 3 suku ada. Makan sendiri. Makan sendiri, tahan maki. Tahan maki tu mahal. Jadi, tuan-tuan kenalah tahan maki. Minta maaf lah. Selama nama Ustaz Waizam ni, tuan-tuan tahan dah telinga. Saya nak kata. Daripada awal saya mengajar dulu, tahun 1999 tu saya mula mengajar. Sampailah, saya tak ringan lagi. Semua saya balun berapa. Dari tahun 1999, bulan 10 tu, saya mula mengajar. Di masjid-masjid tu. Saya taruh semacamnya.
bukan tu bab Tuhan sangat pun, bab syariat saja. Tapi kena. Ada di kalangan tuan-tuan 1999 tu baru beranak. Saya mengajak dah masa tu. Maknanya, benda yang saya tengok yang Tuhan duk hantar, duk tunjuk, duk hantar, duk berkenan ni berlambak-lambak tuan-tuan. Saya duk tengok. Saya duk lalui, saya duk hadapi. Sebab tu, main kok mana pun tak apa, main lah, kok mana pun tak apa. Main tarikat ke, nak main jalan khalwat ke, main jalan mana pun tak apa. Pasal saya jumpa dah semua ni. Nak main jalan mujahadah pun boleh, jalan mahabbah pun boleh. Jalan ilmiah pun boleh, jalan apa pun boleh. Jalan JKR buat pun boleh, jalan sendiri, private sector buat pun boleh. Mana-mana jalan. Sebab kita semua, walaupun jalan tu jalan ni, kita duduk atas satu jalan je. Sirat al-mustaqim. Tuhan yang maha lurus dan sangat benar. Itu jalan kita semua duduk. Tak ada masalah punya jalan lain. Tak ada orang boleh lari keluar daripada sirat al-mustaqim. Jalan yang lurus, tak ada. Maka kalau jalan-jalan sampingan tu cantik lah. Bagi riuh ramai. Riuh lagi lah pasal malam. Sekejap. Kata seorang juru masak. Seorang chef besar yang saya mengaji dengan dia luar. Nama chef tu Gerhard Kohler. Orang Jerman. Dia kata, you nak jadi chef yang baik, you kena luka tangan 100 kali. Jadi, you nak masak yang bagus, you kena masak 100 kali. Non-stop. Baru you jadi bagus. Saya ulang cakap, ulang habang, ulang cakap benda yang sama, cara je belen hampir 27 tahun. Kan? Bukan sikit pun. Cakap nak pergi rengau 2-3 hari tu pakai dak. Next. Siapa angkat tangan tu? Silakan. Ni, Hafiz. Hafiz. Ustaz, saya tadi nak tanya Ustaz surah Rum ayat 30 tu. Ustaz dah sebut dah kan. Aduh. Kalau saya tak boleh memenuhi kehendak Hafiz, tapi kalau Tuhan, mestilah dia boleh penuhi. Ya Hafiz minta tu dekat dia, bukan kat saya. Saya ni tukang lalu rahmat saja. Ayat tu berbunyi, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam. Sesuai fitrah Allah disebabkan dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah, itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ya, nampak tak bodoh lah sekali. Betul tak bodoh? Dah sekali betul tak otak cendol tu? Betul tak? Betul kan? Jadi tak bolehlah jadi otak cendol. Dia tak tahu nak hadap diri dia pada yang lurus tu macam mana. Wahai, Tuhan kata, ihdinas siratal mustaqim. Sesungguhnya, ni hak sebenar Tuhan kata. Sesungguhnya akulah yang benar bagi kamu. Akulah tujuan dan matlamat hidup kamu. Jangan dapatkan yang lain. Sebab lurus ni satu garisan yang 2 titik yang terdekat. Maka tidak ada yang lebih dekat dengan kita melainkan Allah. Maka aku yang benar. Jangan cari benda lain dalam hidup hang. Walaupun bunyi macam indah. Syurga. Bunyi macam indah. Pahala. Jangan cari. Hak tu aku bagi. Hang jangan cari. Aku bagi yang tu. Yang hang kena cari adalah aku. Sebab aku adalah yang maha benar. Hak tu ayat tu. Tetapi kebanyakan mereka adalah katak puru. Pasal apa katak puru? Dia panggil mati katak. Pasal bodoh lintas jalan juga. Peyak, kena tanya kan. Basikal dengan motor dengan kereta. Pasal apa? Jahil. Baik Ustaz. Terima kasih. Baik. Saya tak boleh lah. Saya akan redam, katuk. Cincang gue. Sampailah tuan-tuan bangun, jadilah Rabu yang cukup sedap. Dalam dia ada gerang, dalam dia ada toge.
Ada risik, ada semua. Makan mablis. Ada ucap baku. Kena nasi panas-panas, 2 pinggan. Tu dalam kecil manis kan? 2. Kalau kecil tak manis, 4 pinggan. Tak apa, kecil manis pun tak apa. Tuhan sesa bagi ubat untuk kita. Yang baru. Dan ada ubat baru yang saya akan dapat. Kuek, kuek, kuek. Tuhan maha menjaga, maha menyembuhkan. Dia pakar dalam semua penyakit. Sebab penyakit semua dia punya. Tentu dia akan bagi penyembuhan dengan jalan yang dia mau. Bukan hak kita mau. Kalau hak kita mau, sakit akan tambah teruk. Bukan lega, kumpulan teruk. Hak dia mau, dia bagi sakit badan, dia bagi jiwa sihat, dia bagi jiwa jadi lapang. Jadi penyembuhan cukup baik. Sebab sakit badan ni semua orang kena terima selama dia tak mati, dia akan main sihat, sakit. Tak ada masalah. Tapi kalau jiwa dia sihat, waktu sakit pun dia pergi kat Tuhan dia, masa sihat pun dia pergi kat Tuhan dia. Maka itu lebih baik bagi diri dia. Maka yang Tuhan buat tu lebih sempurna. Walaupun pada kita dia sangatlah menyusahkan. Pada Tuhan, dia adalah jalan yang mudah untuk hang kembali kepada aku. Okey, Aina, nak share satu hadis ni. Nak share satu saham. Sabda Nabi SAW yang mana maksudnya bunyi macam ni. Sesungguhnya kaya ialah kaya jiwa. Seseorang yang sudah merasai dirinya memerlukan Allah dan bergantung kepada Allah semata-mata, maka dia telah pun keluar dari kepompong asbab, ini sebab musabab, dan keluar dari hijab makhluk di sekeliling. Betul tak saya kata? Betul tak saya kata? Tu nama dia jiwa yang sihat walaupun badan sakit. Kan? Lagu mana jiwa sihat? Aku tak pernah tengok kerana ada benda. Aku dapat tengok kerana ada Tuhan. Kalau setakat benda aku masih tak nampak, bila ada Tuhan aku akan nampak. Aku tak pernah melihat kerana aku ada pandangan mata. Aku melihat kerana aku ada Tuhan. Sebab orang buta ni tak ada mata, tapi tetap boleh melihat sebab dia ada Tuhan. Tu yang Nabi nak abang. Lebih kaya, lebih hebat. Aku ada yang pemegang kepada semua kekayaan. Heran bah. Yang saya duk jerekah, duk empuk, nak bawa pergi tang tu lah. Bukannya nak bawa pergi ke lain. Nak bawa pergi kata, aku tak ada benda yang menjadi ghaflah sebab aku ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana sifat dia sendiri yang aku cukup percaya, tak boleh menjadikan aku gundah gulana. Damai dulu, damai kini, dan damai buat selama-lamanya. Sebab Tuhan itu qidam, sedia, baqa, kekal. Maka aku tak kisah dengan apa yang berlaku di hadapan sebab Tuhan tu sedia begitu dan dia kekal selama-lamanya. Nak cerita apa? Nak cerita ibadat, tak nak kena mengena pun. Kekal aku dengan ibadat aku buat, tak nak kena mengena pun. Kerana kekal aku kerana kekalnya Tuhan. Kekalnya keesaan Tuhan. Aku akan tetap kekal dalam keesaan dia buat selama-lamanya. Bukan kena mengena ibadat aku. Sebab ibadat aku ketika sekarang ni saja. Sebelum aku main ke dunia, aku tak ada ibadat. Selepas aku balik ke akhirat, aku juga tak ada ibadat. Jadi adakah ibadat ini yang menjadikan aku begitu dan begini? Tak. Yang menjadikan aku begitu dan begini, Tuhan tu sendiri. Hang nak baik, baiklah diri hang. Hang nak sebaliknya, jadilah diri hang. Sebab semua tu berlaku dengan aku. Tapi bukan aku suruh hang buat begitu. Hang nak buat begitu. Tapi dengan aku. Maka selama Tuhan itu ada, aku tidak akan ada kerisauan. Dalam bab hari akhirat, dalam bab sekarang yang berlaku, pada bab kepercayaan, keyakinan, keimanan aku tak ada any doubt. Ada sangkaan-sangkaan aku tak ada. Sebab aku tahu Tuhan tu apa. Aku tak mau jadi bengong beserta dengan orang-orang yang bengong. Aku tak sanggup duduk dalam tu. Sebab dia memusnahkan aku. Aku tak mau. Siapa nak duduk? Silakan. Bukan ada paksaan. Silakan. Bila duduk dengan kejahilan tu supaya tuan-tuan selamat. Ya Tuan.
Ya Tok, silakan. Ustaz, bila Nabi Isra Mi'raj dia berjumpa dengan Tuhan. Jadi para sahabat kata pada Nabi, bolehkah kita juga boleh berjumpa dengan Tuhan? Nabi kata boleh, tapi dalam solat. Boleh Ustaz rendangkan tentang jumpa Tuhan dalam akal yang ada hubungan dengan Allah. Solat ni bukan semestinya solat yang kita buat. Solat yang kita ada permulaan. Permulaan solat nak berlaku dengan ada apa? Adanya kenal. Maka boleh tak kita jumpa Tuhan? Bila hang kenal, hang jumpa. Tak mana nak kenal. Bermula solat hang kenal dia. Di mana nak kenal dia? Bila hang kenal diri hang. Pasal apa kenal diri hang? Kenal diri dia. Hang tu dia buat. Dia tu yang buat hang. Jadi hang kena berjalan dengan dia, kena berdiri dengan dia, kena duduk dengan dia. Apa saja hang tak boleh buat sendiri, hang mesti buat dengan dia. Maka ketika tu, sebelum hang sembahyang lagi, hang dah kenal. Makna bukanlah dalam solat tu. Sepanjang masa. Dalam akal ni, dalam akal duk fikir ni. Okey Ustaz, terima kasih Ustaz. Baik. Dalam solat tu, kira dengan solat tiru ni, Allahu Akbar. Nak makan kenduri ke berapa tau. Solat tu kalau jumpa Tuhan, hampir. Banyak lah lagu tu. Nombor tak ingat. Masuk solat, ingat. Tuhan terus abang, solat kamu, hubungan kamu dengan aku akan mencegahkan kamu dari kemungkaran. Cegah mungkar macam mana? Baru takbir, dunia sampai. Dunia tu mungkar. Kita kata solat cegah mungkar. Solat mana cegah mungkar ni? Solat kita angkat tangan ke, rokok, sujud ke, baca ke? Atau solat yang ada dalam pemikiran kita tu yang cegah mungkar? Umum sangat kot. Tengok sejadah. Mari aku semayang di masjid, sejadah dia macam ni juga. Tapi ni sejadah seorang-seorang punya mahal sikit. Tentu cegah mungkar. Bungkus awal yang tu. Duduk semayang jemaah. Allahu Akbar, imam ni baca sedap. Lah, semayang nak suruh sedap. Tak mungkar ke tu? Awal lagi. Tapi mana lagi kemungkaran sampai dah? Kotor. Kemungkaran paling besar yang ada kat kita. Yang menjadikan kita sangat-sangat derhaka pada Tuhan ni apa dia? Cepat. Awak tanya bukan nak jawab. Terkulat-kulat nak tahu. Bila kita lupa dia Ustaz? Tak. Bukan. Okay. Kan. Yang menyebabkan kita lupa dia apa? Dia ada sebab bagi kita lupa Tuhan tu. Kerana dia duduk atas kejahilan. Maka kejahilan itu kemungkaran yang cukup besar. Keluarkanlah diri kita daripada kemungkaran tu, iaitu keluarkan daripada kepompong kejahilan supaya kita tak jadi orang yang kufur kepada Allah. Kerana jahil. Dia jahil. Kalau dia kata dia lupa kat Tuhan tu satu benda besar dia buat salah. Tapi benda lain pasal apa dia tak lupa? Pasal benda lain dia alim. Tentang kehidupan dia, tentang benda-benda yang sesuai dengan kemanusiaan. Dia tak jahil pun. Dia alim, dia tahu. Duduk tengok saham, tahu tu saham ketika ni patut jual ke patut beli. Kalau orang jahil, boleh nak duduk dengan saham ke? Tak boleh kot. Tak boleh ni. Tambah saham tu kena bijak sungguh. Tu tak jahil, elok je pun. Contohlah, abang ni nak abang bagi faham. Contoh saya buat tu, nak bagi faham. Jadi, siapa tak mau derhaka pada Tuhan, keluarlah diri daripada kepompong, kejahilan. Jangan duduk dalam jahil. Duduklah yang ada ilmu, yang reti. Maka, belajarlah. Sebab jahil bukan boleh main sendiri. Kalau otak kita tak tajam, alim tu bukan boleh main sendiri. Kalau otak kita tak betul-betul tajam. Kecuali kita belajar. Otak tak tajam pun tak apa. Tapi kita rajin belajar. Maka kita akan didatangi keilmuan. Tetapi kalau otak yang jenis tajam punya, dia bukan belajar banyak pun. Belajar sikit je. Tapi otak dia powerful punya. Cakap sikit dia faham banyak benda. Sebab tu saya kata, saya selalu pesan. Nak mengaji ilmu makrifah ni tuan-tuan. Otak kita kena laju.
Kena laju betul. Tak laju tak boleh. Kelajuan cahaya tu paling tinggi lah. Dalam semua jenis benda laju, kelajuan cahaya tu paling tinggi lah. 126,000 batu 1 second. Kali dengan, bagi dengan 2. Dapatlah mile per hour. Ni kilometer per hour. No? Per second tu. 126,000 kat atas tu. Satu saat. Tu kelajuan cahaya. Kelajuan otak ni, dia kena ada trilion batu. 3 trilion batu 1 second. Baru boleh digan ni. Kalau tidak penuh dengan sangka, penuh dengan agak-agak, penuh dengan kod-kod, rosak. Sebab benda ni mahal. Sebab tu tak laju, tak boleh duduk. Habaq kena habaq sampai 10 kali baru nak faham. Tak boleh duduk tau ni. Ada lagi, silakan. Jadikanlah hati kita sarang ilmu. Jangan jadikan hati kita sarang kejahilan. Lekas. Hampa bagi Ghazali tanya seorang-seorang, lama-lama dia pandai seorang. Baik hampa tanya sebab. Dia bukan nak share pandai tu dengan hampa. Dia pandai diri dia. Hampa nak follow diri ya. Dia tak nak share. Kalau dia cakap, dia marah hampa kat atas. Pasal apa? Tak boleh marah kat dia. Susah dia pun. Bukan dapat buta karet tu. Kena lanyak, kena asak. Bukan setahun dua. 2, 3, 4 tahun kena. Buta je kena. Tua muka. Dan saya nak abang kat tuan-tuan satu rahsia yang Tuhan letak. Siapa mengajak, dia duduk 2 martabat. Dia orang mu'alim, dia juga orang muta'alim. Jadi tuan-tuan nak duduk jadi muta'alim sampai bila? Tuan-tuan nak kena jadi orang mu'alim supaya dua-dua tuan-tuan dapat. Belajar betul-betul, faham betul-betul. Esok tuan-tuan akan duduk dalam mu'alim punya peringkat. Maka tuan-tuan dapat bahagian muta'alim yang mendengar, tuan-tuan dapat bahagian mu'alim yang bercerita. Dua-dua dapat. Cuma pesan saya, bila dah boleh habang kat orang, tuan-tuan mesti bersedia untuk menjawab soalan orang. Dan pesan saya, kakak kena banyak. Bukan setakat ilmu dunia je. Bukan setakat ilmu mengenai je. Ilmu dunia pun kena tahu. Bukan satu cabang, banyak cabang kena tahu. Kalau tidak, sekali lagi, kepura-puraan akan sampai. Tuan-tuan tunggu lah. Dan yang pastinya, tentu akan berhadapan dengan kepalsuan yang cukup banyak. Macam mana nak handle? Kalau kita tak kemas. Dan nak dah duduk mengaji tentang nak bagi kemas. Duduk mengaji ni nak bagi kemas. Nak bagi faham sungguh. Nak bagi tahu sungguh. Dan nak bagi kita betul-betul boleh berdiri dengan kekuatan ilmu. Kekuatan yang ada. Supaya senang. Senang kita nak habang kat orang. Kita habang kat mereka sekali. Kita faham lagi 10 kali. Bukan kita abang, kita jadi tak ada, abang tak ada, abang tak ada. Sekali kita abang dekat orang, kita akan diberi Tuhan kepahaman 10 kali. Lekas. Okey, Anda. Ini nak sajalah untuk tahu keadaan.
apabila dua orang hamba Tuhan yang betul benar lah dia punya tauhid berjumpa, bercakap, bersembang atau apa lah sebagai manusia tu, mesti berlaku yang kata yalah, perihal hati kedua-dua ni dia melihat yang sama. Silakan anda. Dia melihat apa? Dia melihat yang sama lah, maknanya atas tauhid dia dua-dua ni betul. Dia bertemu dan dia melihat pada Tuhan tu yang sebenar ni. Silakan. Ada ayah tak dulu? Ada. Ada mak tak dulu? Ada. Dalam hal membesarkan diri kita, mak dengan ayah pernah beza? Tak. Sama. Dua orang yang kenal Tuhan jumpa sembang, bukan ada beza pun. Next. Alright. Plan kita nak besarkan anak, tak boleh lari dengan plan isteri kita nak besarkan anak. Sama plan dia. Sebab dua-dua kenal anak yang sama. Samalah dua orang yang kenal Tuhan berjumpa, mesti cerita pasal apa yang mereka tahu tentang Tuhan mereka. Di sini apa moral of the story? Cerita sikit. Orang abang suruh cerita, tak kerti nak abang pula dah. Moral of the story, dua orang jumpa ni, dia bercakap, dia kenal Tuhan dia. Bila dia bercakap dua-duanya tentang Tuhan dia. Moral of the story yang kita nak ambil apa dia? Storynya ialah, jangan berkawan dengan orang bodoh. Sagi satu tajuk lain. Next. Thank you. Tak percaya. Kita kawan dengan bini tak tahu faham langsung. Bini kita ni tak faham langsung tentang Tuhan. Siksa tak kita? Siksa ya Tuhan. Tu lah tajuk tadi tu. Tu lah nak abang. Hampirlah berkawan dengan pasangan yang sama. Dan Nabi kata dah nak bagi sama apa? Nak kahwin, cari orang ada agama. Betul tak benda tu sama? Betul. So Nabi abang betul dah. Bini dia suka makan kerabu. Kita tak suka makan kerabu. Kita suka makan salad. Tentu saja bini sakit kepala dah. Nak kena buat dua. Satu hak aku nak makan, satu hak ni bangau ni nak makan pula. Takkah pening kepala dia nak buat dua masak? Ya. Kalau dua-dua suka makan kerabu, bukankah senang? Ya, senang abang. Jom. Tak ada kot. Makan duduk langut. Tak ada kah? Yes. Okey lah. Tak ada. Okey. InsyaAllah. Okey, tu melimpah ruah dah ni. Berbocok dah ni. Melimpah ruah, suruh cerita. Senyap. Duk melimpah ruah seorang dia. Orang bukan dia nak share. Bagi roh tu. Kokok lah nak dengar satu halwa telinga dari dia tentang Tuhan atau saudara Arab lah. Dia kira nak ambil kita. Bagi roh tu. Inilah namanya demokrasi terpimpin. Demokrasi kepala otak hang. Dia kata. Ini tidak adil. Ini tidak adil. Okey, selamat. Okey. Moga-moga Allah Ta'ala penuhi hidup kita dengan barakah. Amin. Keberkatan. Walaupun kita ada Amin. sikit, tetapi dia sangat mencukupi. Tu nama dia berkat. Daripada ada banyak, tak pernah pun rasa tenang.
Kita ada sikit je, tapi keterangan kita kekal. Oh, terbaik lah. Dan kita jadi lapang. Kita mengharapkan kita jadi lapang. Bila ada perkara yang kita tahu, atau yang kita bercakap, atau yang kita dengar, atau ada perkongsian yang membabitkan antara Tuhan dan hamba, kita jadi seronok. Mintalah kekal benda tu. Aku jadi seronok sungguh bila bercakap tentang hubungan Allah dan hamba. Ini satu penganugerahan hak cukup hebat ni. Cerita benda lain bolehlah aku dengar, tapi aku tak apa syok kan. Cerita bab hamba dan Tuhan, aku cukup seronok nak dengar. Ni tanda berkat hidup tu ada. Ini cakap pasal Tuhan, menguap, patut tidur. Mau duk bagi dengan penyapu yang tengah belakang. Halau hantu-hantu balok. Terima kasih banyak-banyaklah mai sudi mai dengar. Saya punya duk merepek kat tuan-tuan ni, tiap-tiap hari kali jumpa saya duk merepek. Bukan apa nak bagi tuan-tuan kemas tu ya. Bukan nak menghina, bukan nak apa tu? Bukan nak downgrade. Tuan-tuan bukan. Nak bagi apa yang ada dekat diri tuan-tuan yang dah disediakan Allah Ta'ala daripada awal-awal dulu. Benda tu biar aktif, dia aktif. Dia tak jadi benda yang sengap, tak hidup. Kita nak dia aktif. Sebab dia lah keutamaan hidup tu sendiri. Itu jadi kaedah yang saya tengok bagi manusia ni, dia kena bagi kat dia tekanan sikit. Stress dia, pressure dia. Bagi dia tak senang duduk tu. Saya tengok kaedah ni berkesan. Kenapa saya abang macam ni? Sebab kita ada perasaan. Kita ada perasaan yang halui. Kita ada perasaan yang kita kata tak boleh. Dia cepat sensitif. Saya tak mau. Saya tak mau duduk lihat tu nanti kita sensitif. Kalau yang boleh membangun, dia tak terbangun dengan kita duduk atas emosi kita dengan sensitif. Itu yang saya minta maaf saya. Pasal kalau ikut adabnya tak boleh lah macam tu. Tapi kalau nak duduk atas adab yang tanpa ilmu ni tak jadi juga. Esok tuan-tuan reti, tuan-tuan faham, tak perlu dah nak risau-risau dengan apa tindakan yang berlaku. Kerana tuan-tuan dah tahu dah bermula dengan apa, kesudahannya apa. Itu yang saya duk ingat. Minta maaf lah atas duk ingat-ingat kasak-kasak semua tu. Tak layak saya buat macam tu, tapi nak buat macam mana. Kaedahnya memerlukan sedemikian, maka saya buat. Tuan-tuan ambil ilmu itulah yang penting. Jangan tengok olahan tu. Olahan tu tak penting sangat. Ilmu tu yang penting. Tuan-tuan boleh faham dengan tu, kasak sikit pun tak apalah. Saya minta maaf dah tu senjang. Esok janganlah sampai di hadapan Allah Ta'ala tuan-tuan tuning jari dekat saya. Dia ni ya, kacau saya. Tuan-tuan ramai, saya seorang. Saya akan dituntut ni dengan tuntutan yang berat. Tuan-tuan yang ada asas dah senang, tak ada masalah sangat sebab tuan-tuan tahu. Yang tak ada asas masalah sebab saya dia berfikir cara lain dan mungkin apa yang saya kata boleh bawa dia kepada serong, kepada sesat, kepada tersasar. Masalah tu. Lah tak nampak lagi berat dia. Esok kita mati esok. Hak ni duk jadi perkara yang jadi menyusahkan kita esok ni. Jadi minta maaf saya. Saya dah minta maaf dah. Tuan-tuan nak maaf tak maaf saya tak tahu lah yang tu. Tapi saya dah minta maaf bahagian tu. Sebab kadang-kadang terguris hati. Ada orang dia tak boleh. Dia terlampau sensitif. Terguris hati dia. Hak tu yang saya tak mahu. Saya bukan nak mengguriskan hati tuan-tuan. Kerana nak melihat tuan-tuan down. Tak. Saya buat macam tu kerana nak tuan-tuan bangun. Bangun selayaknya yang tuan-tuan layak duduk. Supaya kehadapan tuan-tuan boleh hadapi hidup dengan mudah. Hidup kita bukan setakat malam ni je tuan-tuan. Kalau ditetapkan Tuhan usia kita panjang, kita akan hadapi berbagai-bagai di hadapan. Kalau persediaan kita tak ada, kita lemah, kita tak cukup kuat, hancur kita. InsyaAllah. Umur panjang kita bersua lagi dengan perkara-perkara yang berbangkit lah. Mungkin yang baru, mungkin yang belum selesai. Banyak perkara sebenarnya. Bukan satu dua perkara dalam hidup ni. Dan pada yang senior-senior, minta maaf. Kasak sikit lah. Orang muda tak layak cakap-cakap kasak macam ni. Tapi itulah kaedah. Nak buat macam mana. Pakai je lah. Asalkan dia tak bawa mudarat kat kiri, pakai je lah. InsyaAllah. Moga-moga dirahmati. Apa nama, minta maaf banyak-banyak. Umi, Muhammad,
Hafizan. Zairuddin Abang Ibrahim minta maaf banyak. Terima kasih Ustaz. Baik, Faiz Anwar, Datuk Nawawi Faris Nur Terima Lutfi, kasih. minta maaf banyak, salah silap. Muhammad Rafiq, Wan Tony, Siti Nur, Terima kasih Ustaz. Aisyah. Terima kasih Ustaz. Baik. Lepas tu Su Temasik, minta maaf banyak. Muhammad Sari, Syarizal, Nur Azlin, Junaidah Rashid, minta maaf. Terima kasih Ustaz. Baik, baik. Terima kasih Ustaz. Baik. Ahmad Hafiz, Minta Azlan, maaf Ustaz. Terima baik. kasih. Azlan Arifin, Adilah Ibrahim, Faizal Terima kasih. Kak Timah dah Abang Li, minta maaf banyak-banyak. Noni Zainal, Ahmad Hilmi, Jamilah, Umi Kalsum, Ros, minta maaf banyak semua. Zin Jamal, Siti Sainiza, Minta maaf juga Ustaz. Terima kasih. baik. Azmi Hasan, Mohzani, Muhammad apa dah? Ali Fakrullah, minta maaf banyak. Terima kasih Ustaz. Baik. Dan apa nama, Muhammad Zuhairi dan Ghazali Ramli, minta maaf banyak. Yang tak kenal tak boleh. No. Dan maaflah orang Kedah ni bahasa dia kasar sikit, tapi hati bagus. Bahasa lah bunyi cembuah sikit ganas ni, tapi di dalam ujung tu ada satu taman bunga. Taman bunga yang dipenuhi oleh bunga-bunga tiak ayam. Tak apalah, bunga juga. Walaupun bau tak cantik, tapi warna macam cantik juga. Okey. Jumpa lagi noh. Moga-moga kita dalam rahmat dan keberkatan. Dan bila ada dua ni, kita duduk dalam kesejahteraan. Moga-moga Allah Ta'ala tak bosan nak bagi kita benda-benda ni. InsyaAllah. Amin. Saya InsyaAllah. selahi aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa diyaratan fil 'ilm wa barakatan fil rizq وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفوات عند الحساب. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحانك الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وبالله التوفيق والهداية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله أعلم. Waalaikumsalam Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Baik. Terima kasih Tuan Lee. Sama-sama saya. Baik. Terima kasih Ustaz. Baik. Terima kasih Abang Li. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Ustaz. Baik, Good night. baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bis. Selamat. Oh. Hafiz. Terima kasih Ustaz. Ya, Hafiz dah keluar. Baik. No, moga-moga dalam lindungan Tuhan, insya-Allah. Salam semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Bang Li.